اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke-19. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-20. Sebelum kita sambung, cuba tengok ayat yang lepas, apa pengajarannya dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah bagi tahu kebesarannya, kekuasaannya, iaitu bila Allah nak menimpakan kemudaratan kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Dan bila Allah nak bagi kebaikan ataupun rahmat kepada seseorang, maka begitu juga tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Itu membuktikan bahawa Allah sahaja yang berkuasa dan dia juga yang sahaja yang berhak disembah. Dan juga Allah sebut ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia maha berkuasa atas daripada hamba-hambanya. Dan dia maha bijak lagi maha mengetahui. Apa saja peraturan, apa saja hukuman, apa saja musibah yang Allah timpakan kepada manusia ataupun kebaikan, semuanya berdasarkan kepada hikmah Al-Hakim. Pasti ada kebaikan untuk manusia dan hikmah itu kadang-kadang diketahui oleh manusia, kadang-kadang tidak diketahui. Tapi bagi Allah Al-Khabir, Allah semua mengetahui. Jadi khabir dikembarkan dengan Al-Hakim untuk Allah beritahu pada kita semua bahawa semua hukum hakam Allah, semua peraturan, semua apa yang Allah bagi sama ada musibah ataupun hikmah, semuanya berdasarkan hukum yang penuh dengan hikmah. Tidak ada hukum ataupun peraturan yang Allah buat sia-sia ataupun yang memudarat dan menyusahkan manusia. Dan hanya Allah saja yang mengetahui segala kebaikan dan hikmahnya. Kemudian ayat 19, Allah nak merawat penyakit manusia, khususnya orang musyrikin ketika itu yang menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Allah bertanya kepada mereka melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka bertanya siapakah saksi ataupun bukti bahawa Muhammad itu adalah Nabi, maka Allah minta kepada Nabi supaya bertanya balik kepada mereka. Kalau kamu nak bukti bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, maka siapakah yang paling besar pembuktiannya, persaksiannya kepada Nabi Muhammad bahawa dia adalah Rasulullah? Siapa lagi yang lebih besar daripada Allah? Maknanya, kalau Allah sendiri sudah menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul, maka sepatutnya tak perlu diminta lagi bukti ataupun saksi yang lain. Sebab persaksian Allah adalah yang paling besar, yang paling tepat dan tak mungkin silap. Kemudian Allah perintah Nabi supaya mengatakan kepada orang musyrikin, Allah sendiri syahidun, menjadi saksi antara aku dan antara kamu orang musyrikin. Bukan bapa aku, bukan pakcik aku, tapi Allah sendiri menyaksikan aku adalah Rasulullah. Dan bukti yang lain iaitu wa uhiya ilayya hadzal Quran. Aku diwahyukan kepada aku Al-Quran.
dengan tujuan Al-Quran ialah untuk menyampaikan, untuk memberi peringatan kepada kamu dan kepada siapa saja yang sampai Al-Quran kepadanya. Jadi intipati utama Al-Quran ialah inzar. Bila siapa yang dapat Al-Quran, dia kena faham, dia kena ingat bahawa Quran yang ada di tangannya, fungsi utama ialah untuk memberi peringatan kepada dia. Bukan sekadar untuk dibaca ataupun dikhatamkan. Kemudian, ayat hari ini, ayat 20, kalau ayat yang lepas, Allah bagi tahu Allah sendiri menjadi bukti ataupun saksi kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ayat hari ini juga kaitannya ialah Allah nak bagi tahu sebenarnya bukti bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi juga ialah daripada mereka sendiri, daripada orang musyrikin dan daripada ahli kitab. Macam mana ahli kitab boleh menjadi bukti bahawa Nabi itu adalah Rasulullah? Kita tengok. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina, orang-orang yang atainahum makna kami telah beri kepada mereka Alkitab. Alkitab iaitu Al-Quran. Di sini Alkitab bukan Al-Quran. Ada pendapat mengatakan iaitu Taurat ataupun Injil. Jadi Allah nak beritahu orang yang kufur kepada Allah, yang menolak dakwah yang dibuat oleh Nabi, apa sifatnya sebelum kedatangan Nabi? Iaitu mereka telah diberi kitab, Taurat ataupun Injil. Kemudian ya'rifunahu, mereka mengenalinya. Mereka yang diberi kitab ni, mereka kenalnya. Nya ni balik pada apa? Sama ada kitab Al-Quran ataupun Nabi Muhammad SAW. Tapi pendapat yang paling tepat, yang paling rajih ialah ni ialah Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mereka kenal Nabi Muhammad. Sebagaimana, setakat mana mereka kenal Nabi sebelum kedatangan Nabi? Macam mana mereka kenal dan setakat mana mereka kenal? Kama, sebagaimana ya'rifuna, mereka kenal abna'ahum, anak-anak. Abna' ni jamak. Kalau seorang apa dia? Ibnun. Kalau jamak abna'. Jadi ibnun apa makna? Seorang anak lelaki. Kalau abna', anak-anak lelaki. Kalau seorang anak perempuan, bintun. Kalau ramai, jamak, banat. Okey. Satu lagi, waladun. Kalau seorang waladun, kalau ramai, aulad. Jadi apa beza tiga-tiga ni? Kalau ibnun, anak lelaki. Kalau bintun, anak perempuan. Kalau waladun, tak, waladun seorang. Aulad baru ramai. Jadi apa beza dari segi makna? Kalau aulad merakumi lelaki dan perempuan. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa aulad. Anak-anak kamu melalaikan kamu. Anak lelaki ke perempuan? Dua-dua sama.
Okey, sekarang Allah nak beritahu ahli kitab ni, Yahudi ataupun Nasara, mereka diberi kitab, satu. Yang kedua, mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Mula-mula Allah bagi tahu kami bagi kitab. Bila Allah bagi tahu, Allah bagi kitab pada mereka, Allah nak puji ke nak cela? Saya bagi kitab pada anda, kitab yang suci. Makna satu kebaikan ataupun satu keburukan? Kebaikan. Mana Allah nak puji? Sebab tu, bila Allah nak kebaikan pada seseorang, Allah bagi apa? Bagi harta ke bagi kitab? Bagi kitab. Allah bagi pada Nabi, kitab. Allah bagi pada semua para Nabi, kitab. Tapi Allah bagi pada Qarun, harta. Allah bagi pada Fir'aun, kuasa. Jadi, bahagian pertama ni, dia panggil as-sana'. Pujian. Tiba-tiba Allah kata apa? Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Sekarang Allah nak puji ke nak cela? Nak puji ke nak cela? Sekarang ahli kitab tolak tak Nabi Muhammad? Tolak kan? Allah tak kata mereka tolak, tapi Allah kata mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak lelaki. Dan kita tahu mereka menolak Nabi Muhammad. Jadi apa kaitan kenal Muhammad sebagaimana kenal anak lelaki dengan mereka tolak? Apa kaitan? Makna apa tu? Yalah, maksud apa? Apa yang Allah nak bagi tahu tu? Allah bukan nak bagi dia tolak. Allah bukan nak bagi tahu dia kenal Muhammad. Tapi Allah nak bagi tahu betapa teruknya dia. Beza tak tolak Muhammad dalam keadaan tak kenal dengan tolak dalam keadaan kenal? Beza tak? Kenal pula macam kenal anak. Apa maksud kenal macam kenal anak lelaki? Okey, kita pertama, kenapa anak lelaki? Kenapa tak banat? Ataupun kenapa tak aulad? Kama ya'rifuna auladahum. Tengok bahasa Al-Quran, antara tiga ni, abna, banat, aulad, Allah pilih abna, anak lelaki. Sebab apa? Apa dia? Tapi ini ahli kitab. Ini ahli kitab. Yang bunuh anak perempuan siapa? Orang musyriki Mekah. Dia tak ada kitab, dia bukan ahli kitab. Okey, ada jawapan? Malam ni lain putus. Tak okey kok? Sebab Nabi yang diutus semuanya lelaki. Jawapan pertama, kenapa sebut anak lelaki? Sebab Hu ni balik pada Nabi. Dan Nabi adalah seorang lelaki. Jadi lelaki sama lelaki. Itu satu. Sebab kedua, kebiasaan, bukan semua, kebiasaan mak bapak ni, dia lebih rapat dengan anak lelaki dan dia lebih suka anak lelaki dibanding dengan anak perempuan. Maka Allah sebut mereka kena anak lelaki. Kenapa mereka lebih suka dan lebih rapat dengan anak lelaki? Sebab anak lelaki yang akan mewarisi dia mak bapak, kan? Yang akan mengekalkan nama mak bapak siapa? Anak lelaki ke anak perempuan? Kemudian kalau anak lelaki dah kahwin, masih lagi tak boleh datang ke rumah mak bapak, boleh tolong bila-bila masa, kan? Tapi kalau anak perempuan dah kahwin dengan orang lain, terikat dengan suami. Susah nak minta tolong, kan? Jadi ada dua sebab. Kenapa anak lelaki? Pertama, sebab Nabi Muhammad tu adalah lelaki, maka Allah nak gambarkan
Mereka kenal Nabi Muhammad ni sama seperti kenal anak lelaki. Kalau Nabi Muhammad lelaki, anak mereka lelaki pun mereka kenal macam tu lah. Maksud apa ni? Bagaimana ibu bapa dengan anaknya? Bagaimana? Tahu nama kan? Tahu perangai, tahu sifat kan? Semua tahu. Begitulah dia kenal Nabi Muhammad. Dari mana dia tahu cerita Nabi Muhammad? Sehingga mereka kenal Nabi macam kenal anak. Sedangkan Nabi belum ada masa tu. Dalam kitab mereka. Kitab Taurat, kitab Injil, Allah sebutkan sifat-sifat Nabi. Dan bila mereka baca dalam kitab Taurat, kitab Injil tentang sifat Nabi, mereka beriman tak? Mereka beriman, mereka percaya. Sehingga sampai tahap Allah sebut dalam surah Baqarah. Apa dia? Walamma ja'ahum kitabun min indillah istaftahu, ada tak? Istaftahu. Falamma ja'a ma 'arafu kafaru bih. Selupa ayat berapa? Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa kanu yastaftihuna. Wa kanu min qablu yastaftihuna ala allazina. Surah Baqarah ayat 89 lah. Betul? Kemudian falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Fala'natullahi alal kafirin. Okey, cuba terjemah. Allah kata manakala datang kepada mereka kitab daripada Allah. Okey? Dan kitab tu, kitab daripada Allah makna Al-Quran. Kitab tu sifatnya apa? Musaddiqan, membenarkan apa yang ada di tangan mereka. Sebelum ayat ni. Kemudian Allah kata wakanu adalah mereka, cuba terjemah. Adalah mereka min qablu, sebelum datang Al-Quran. Apa sikap mereka? Yastaftahuna. Kita bila nak solat, lepas takbir je, kita baca doa apa? Inilah. Jadi apa makna istiftah? Doa pembukaan. Jadi maksud ayat ni apa dah? Orang Yahudi di Madinah ni, dia bergaduh dengan orang Arab di Madinah. Berperang. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Bila dia kalah, dia bersumpah. Ni. Dia bersumpah, ni yastaftihu, mereka memulakan kerja buat mereka termasuklah berperang dengan bersumpah. Bersumpah apa? Alal lazina kafaru, ke atas orang kafir. Orang kafir Madinah, orang Arab. Mereka pun kafir juga. Macam mana bersumpah? Dia kata apa? Jaga-jaga kamu. Okey, sekarang kami kalah. Tapi akan datang, akan muncul seorang Nabi. Dan Nabi itu akan pimpin kami dan kami akan sentiasa menang bila berperang dengan kamu. Makna dia bukan setakat kenal Muhammad macam kenal anak mereka. Tapi mereka yakin itu adalah Nabi mereka. Sampai mereka gunakan nama Nabi untuk sebagai, apa orang panggil? Pembuka. Cakap apa je sebut Muhammad. Cakap apa je sebut Nabi. Sampai tak tu. Tapi falamma ja'ahum, maka tatkala datang pada mereka, datang Muhammad, ma'arafu, yang mereka dah kenal, mereka dah yakin, tapi akhirnya kafaru, mereka kufur. Jadi kufur setelah apa ni? Setelah beriman, setelah kenal, setelah percaya, maka fala'natullah, laknat Allah ke atas mereka. Boleh faham? Jadi ada sebab ni Allah bagi tahu mereka kena Muhammad macam kena anak. Kalau mereka tak berapa kena dan mereka kufur, okeylah sikit. Kan?
Okey? Kemudian, jadi sekarang, nampak? Cuba tengok tadabbur. Bahagian ni, kami beri mereka kitab. Pujian. Bahagian kedua pula, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahagian apa ni? Dia panggil apa ni? Bukan. Dalam bahasa Arab dia panggil at-taubih. Mencela. Tengok subhanallah. Orang yang sama, Allah puji dan Allah cela. Bila Allah puji? Sebab ada kitab. Orang ada kitab terpuji. Tapi bila dia tak beriman dengan kitab yang diberi, dia tercela. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Bukan semua orang ada kitab mesti terpuji sampai bila-bila. Bukan semua orang ada Quran sampai kiamat dia adalah orang yang terbaik. Bukan. Ini yang ada kitab. Biar tak ada kitab pula. Lagilah. Tengok pengajaran. Berapa ramai yang syok bila dia ada Quran. Bila dia baca Quran. Bila dia hafal Quran. Betul? Tapi dia lupa yang ada kitab dulu ramai kena cela oleh Allah. Yang mencelanya bukan orang tapi Tuhan. Jadi bila kita dengar ni, patut kita rasa risau. Aku ada kitab, kalau aku tak ikut, aku lebih kurang orang Yahudi je. Karena Allah cela orang Yahudi dalam surah apa? Surah Al-Jumu'ah kan? Masalul ladzina hummilut Taurat summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberi kitab, yang bawa kitab, semalam yahmiluha, kemudian mereka tidak beramal. Maka kamasalil himar, sama seperti keledai yang membawa kitab. Ada kitab tapi tak ikut. Okey. Jadi natijahnya apa? Apa natijah orang yang ada kitab tapi tak ikut? Natijahnya ialah allazina khasiru. Itulah orang-orang yang khasir apa dah? Rugi. Orang-orang yang khasiru makna mereka rugi. Okey. Rugi pula banyak kan? Biasa kalau kat dunia, kalau orang kata rugi, biasa rugi apa? Harta kan? Tapi kalau rugi harta kat dunia, okey lagi tak? Okey. Kadang-kadang dia isytihar bankrupt, tapi pakai emas lagi. Badang semakin naik kan? Tapi yang Allah kata ni bukan rugi harta. Rugi apa? Anfusahu. Diri mereka. Sebab apa diri mereka rugi? Sebab fahum mereka tidak la yu'minun, tidak beriman. Okey, macam mana rugi diri ni? Rugi harta kita fahamlah kan? Mungkin harta dia terbakar hangus. Ataupun berniaga tapi bankrupt. Kita boleh faham. Buka kedai tutup. Orang buat travel sekarang kan, PKP ni banyak tutup, gulung tikar. Itu kita boleh faham. Tapi rugi diri macam mana? Kenapa Allah namakan rugi diri? Dia tak dapat ambil manfaat daripada apa? Masa dia hidup kat dunia, sebenarnya diri dia dan umur dia adalah modal. Modal untuk apa? Untuk berniaga. Setiap saat. Tapi akhirnya semua kehidupan dia di dunia 60 tahun, 70 tahun, semua tidak membawa apa-apa kebaikan. Bahkan dirinya dibakar. Ini makna rugi diri. Sepanjang umur dia kat dunia, satu saat pun tidak ada kebaikan. Maka orang itu adalah sebenarnya rugi dirinya. Sebab dirinya adalah modal untuk dia mendapat pahala. Okey. Adakah mereka ni rugi diri saja? Ada lagi tak rugi yang lain selain pada diri mereka sendiri?
Ada. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 15. Rugi modal. Yalah, rugi modal. Apa dia? Ha? Zumar, ah? Fa'budu ma syi'tum, lepas tu? Lepas tu? Okey. Fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina allazina khasiru ala zalika wal khusranu al-mubin. Okey, cuba terjemah. Fa'budu. Sembahlah ma syi'tum, apa yang kamu nak sembah. Min dunihi, dari selain Allah. Perintah tak? Perintah kan? Ini kalau kita belajar bahasa fa'budu ni fi'il apa? Amarkan. Bila amar perintah kan? Okey. Biasa Allah perintah ni benda baik ke benda tak baik? Benda baik. Aqimus solah kan? Tapi sekarang apa yang Allah perintah? Sembahlah apa yang kamu nak selain daripada Allah. Baik ke tak? Baik ke tak? Tak kan? Kalau tak baik kenapa Allah suruh? Kan Allah biasa suruh benda yang baik je. Apa dia? Nak mencela. Tapi ini dalam bentuk perintah. Apa dia? Cabar yang biarlah kena benda kan. Cabar benda yang boleh masuk neraka ni. Perli. Kita kalau anak kita panjat pokok kan, kita kata jangan panjat, dia panjat lagi. Jangan panjat lagi. Akhir sekali kita kata apa? Panjat tinggi-tinggi. Sebenarnya kita suruh ke kita larang tu? Kita larang. Tapi dalam bentuk perli kan. Kalau nak panjat sangat, panjat tinggi-tinggi. Jadi Allah kata kalau nak sembah sangat, ya okey silakan. Tapi Allah beritahu akibatnya. Apa dia? Qul, katalah, innal khasirina. Yang sembah selain daripada Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang rugi. Dan mereka ni allazina khasiru. Orang yang rugi. Kalau kat sini anfusahum, tapi dalam ini anfusahum dan ahlihim. Dua. Mereka rugi diri mereka dan ahli keluarga mereka. Bila ni? Yaumal qiyamah. Ala zalika, ingatlah itulah kerugian yang paling jelas, paling nyata. Okey, macam mana pula rugi ahli? Tadi rugi diri makna diri dia sepanjang hidup kat dunia sia-sia. Modalnya terbakar hangus. Jadi kalau modal tak ada, keuntungan lagi tak adalah. Rugi ahli pula macam mana? Ahli tak dapat selamatkan dia. Satu. Yang kedua? Ahli mungkin menambahkan lagi azab kepada dia. Sebab dia tak jalankan tanggungjawab. Dan satu lagi, satu penyiksaan kepada mak bapak ialah bila tak akan dapat jumpa anak selama-lamanya. Betul tak? Kalau anak dia masuk syurga, dia masuk neraka, dia akan jumpa tak? Selama-lamanya. Kalau mereka mak bapak masuk neraka, anak pun masuk neraka, jumpa tak? Ada masa tak nak jumpa? Mana ada masa 24 jam kena bakar, kena ketuk. Kalau nampak anak pun dia tak tahu. Kenapa? Sedang terseksa. Jadi satu azab
bagi manusia ialah bila mereka tak akan jumpa anaknya selama-lamanya. Ini makna rugi anak. Anak dulu dia tatang macam minyak penuh kan. Siang hantar sekolah, malam hantar tuition, pergi hantar asrama, pergi hantar luar negeri apa semua. Tapi akhirnya di akhirat langsung tak boleh jumpa. Okey. Jadi sekarang pengajaran daripada ayat 20 apa dia? Apa dia pengajaran yang paling besar daripada ayat 20? Fahaman manusia. Fahaman manusia, orang yang rugi siapa? Gagal dalam hidup. Gagal dalam pekerjaan kan? Gagal dalam peperiksaan. Orang miskin. Tapi fahaman Al-Quran, orang yang rugi ialah siapa? Fahum la yu'minun. Tidak beriman. Okey, orang yang berjaya. Orang berjaya. Ikut fahaman manusia apa dia? Kaya, kan? Berharta. Apa dia? Anak-anak semua berjaya kan? SPM 9A. Kemudian kerja pula jawatan besar. Tapi ikut fahaman Quran, orang berjaya apa dia? Orang beriman. Mungkin dia miskin. Mungkin dia gagal dalam SPM. Mungkin dia duduk kat kampung. Betul? Jadi fahaman manusia mungkin termasuk kita lah. Betul tak? Buktinya apa dah? Bila kita didik anak kita nak anak kita berjaya dalam hidup ke ataupun jadi anak yang beriman? Ibrahim. Secara umum lah. Secara umumnya nak mendidik anak supaya berjaya dalam hidup. Buktinya apa? Yang pertama dia bagi anak dia kenal apa? ABC 3M kan? Lepas tu yang kedua dia hantar sekolah yang mana? Sekolah yang teruk ke sekolah yang terbaik? Yang keputusan dia cemerlang kan? Mana cara kita, tindakan kita seolah masih kita, fahaman kita macam orang ramai. Nak anak kita berjaya dari segi dunia. Jarang orang nak anak dia menjadi orang yang beriman. Kan? Bila anak kita dalam universiti, kita nak anak kita bekerja kan. Pertama kita pilih apa? Kriterianya apa dia? Tempat yang menjadikan anak kita bertakwa ataupun tempat yang memberi gaji yang lumayan. Gaji lumayan. Lepas tu bila anak kita nak kahwin pula, kita pilih menantu pula. Ciri-ciri menantu yang kaya, yang berharta ataupun yang beriman. Yang kaya. Jadi sebenarnya fikiran kita, mulut baca Quran kan, tak ada buat Al-Quran, tapi cara kita berfikir masih tak sama dengan Al-Quran. Betul kan? Betul. Sebab itulah Umar Ibn Khattab, dia masa tu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, ketua negara. Tapi dia pilih menantu siapa? Siapa menantu dia? Anak penjual susu. Anak penjual susu kaya tak? Sepatut dia Presiden negara, Perdana Menteri, Ketua negara. Sepatut dia pilih menantu daripada anak raja ke, anak menteri pertahanan ke, kan? Ataupun anak Perdana Menteri negara lain. Betul kan? Anak ratu cantik ke? Tapi dia pilih anak penjual susu. Kenapa?
Sebab dia berfikir ikut Al-Quran. Dia nak menantu yang beriman, bukan yang kaya yang berharta. Jadi sahabat Nabi ni betul-betul praktis cara, bukan amalan saja, cara berfikir pun ikut berfikir Al-Quran. Orang beriman yang rugi walaupun kamu kaya. Dan orang beriman yang berjaya walaupun kamu miskin. Dan kamu kalau kaya tapi tak beriman, kamu adalah orang yang rugi. Okey? Sebab tu Nabi kata, Allah sebut apa dalam Quran? Wala abdun, dalam surah Al-Baqarah. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Allah kata, jangan kawinkan anak-anak kamu dengan lelaki yang musyrik. Kenapa? Sebabnya wala abdun mu'minun. Pastilah hamba lah. Tapi dia beriman. Allah kata apa? Khairun, lebih baik daripada musyrik. Dia musyrik walau a'jabakum, walaupun musyrik itu mengkagumkan engkau. Kaya, handsome, anak raja dan sebagainya. Yang ni hanya hamba je tapi beriman. Allah kata yang ni lagi baik. Ini cara Quran berfikir. Tapi kalau kita tengok orang yang masuk membina anak kita beriman tapi miskin. Seorang lagi kaya, anak Tan Sri tapi tak solat. Biasa kita pilih yang mana? Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Waman azlam, dan siapa yang azlam paling, dia dalam bahasa Arab man ni istim istifham, ismu istifham. Istim istifham ni maksud dia ialah soalan. Tapi dalam istim istifham ni ada nafyun, penafian. Nafyun makna penafian. Sebab tu bila kita terjemah apa? Dan siapa lagi? Azlam, yang paling zalim. Min man, dari orang yang iftarani, mereka. Ala Allah, ke atas Allah, kaziba, pendustaan. Okey. Apa yang Allah nak bagi tu dalam ayat ni? Allah nak menafikan ayat dia maksud macam ni. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendusta kepada Allah. Maknanya berdusta kepada Allah ni contoh apa dia? Contoh apa dia? Dia mengatakan Allah ada anak. Itu dusta kepada Allah. Allah tak ada anak tapi dia kata Allah ada anak. Ataupun dia kata langit ni tidak dicipta oleh sesiapa, itu dusta. Ataupun langit, bumi semua ni dicipta oleh Allah tapi ada sekutunya, ada raka kongsinya, itu dusta. Kemudian paling zalim, paling zalim apa makna? Allah tak kata zalim, paling zalim. Sebelum tu kita nak faham apa makna zalim. Tidak letak sesuatu. Tapi asal perkataan zalim tu apa makna dalam bahasa Arab? Asal perkataan zalim. Bukan. Dia ada dalam surah Al-Kahfi makna perkataan zalim yang sebenar dari segi bahasa.
kiltal jannataini atat mana tu? Kiltal jannataini atat ukulaha, kemudian walam tazlim minhu syai'a. Betul kan? Betul. Surah Kafiyah. Okey, cuba terjemah. Kilta, kedua-dua jannataini, kebun. Kedua-dua kebun itu atat, membawa datang ataupun memberi. Ukuluha, hasilnya. Maknanya siapa ni? Dua kebun kepunyaan siapa? Siapa? Salah seorang daripada dua orang. Mana dua sahabat kan? Seorang beriman, seorang syirik pada Allah. Jadi yang Allah bagi kebun kepada siapa? Ikut logik akal kita, sepatutnya Allah bagi dua kebun mewah kepada siapa? Yang beriman. Tapi yang beriman pula Allah tak bagi apa-apa. Yang syirik, yang lawan Tuhan pula Tuhan bagi lagi mewah. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Pelik kan? Patut lagi beriman lagi mewah lah. Apa pengajarannya? Misal. Harta tu ujian. Dunia ni tak ada nilai. Buktinya Allah tak bagi dunia kepada orang beriman. Sebab tu orang paling mulia di sisi Allah siapa? Nabi Muhammad. Tapi apa yang Allah bagi pada Nabi? Tak ada. Abu Bakar lebih banyak harta, Osman lebih banyak harta. Tapi Nabi tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang paling mulia, maka Allah akan bagi benda yang paling mulia. Apa dia benda yang paling mulia? Pastilah yang kekal. Dunia tak kekal. Jadi kalau Allah bagi dunia kepada Nabi, macam Nabi ni taraf dia rendah. Okey? Jadi kepada orang musyrik ni, Allah bagi dua kebun. Satu, kebun pula apa hasilnya? Dua-dua kebun berbuah lebat. Yang ketiga, walam tazlim. Ini makna tazlim. Tidak apa? Tidak kurang. Tazlim makna tangkus. Allah nak bagi tahu, punyalah hebat dua kebun ni, bukan setakat semua berbuah, tetapi sedikit pun tidak kurang. Kalau ada 100 pokok berbuah. Kalau 1 pokok ada 100 biji lah, bukan 99. Walam tazlim. Tidak sedikit pun syai'ah kurang. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita, bila Allah bagi sempurna harta, jangan berbangga. Kenapa? Yang syirik pun Allah bagi. Tapi bagi orang beriman, kena takut, kena risau. Allah bagi banyak ni, Allah nak uji. Takut-takut aku tertipu dengan ujian. Okey, jadi tazlim makna apa? Kurang. Jadi bila orang, siapa yang zalim? Kezaliman yang paling besar pada? Syirik pada Allah. Apa kaitan syirik pada Allah dengan makna kurang? Tak, kan zalim yang paling besar syirik. Dan zalim itu makna dia kurang. Bila dia syirik pada Allah, apa yang kurang? Tak, di dunia lagi. Kurang iman. Tapi kalau dah syirik tak ada iman, bukan kurang. Dia mengurangkan hak Allah. Hak Allah lengkap pada mentauhidkan dia, beribadat pada dia. Bila dia syirik, dia mengurangkan hak Tuhan. Bila kita engkar pada mak bapak kita zalim. Sebab apa? Sebab kita mengurangkan hak mak bapak kita. Bila kita solat lambat, kita zalim. Kenapa? Kita mengurangkan hak Tuhan. Okey? Jadi Allah kata, siapa lagi yang paling zalim?
daripada orang yang mendustakan ayat Allah. Sebab apa? Sebab dia mengurangkan hak Tuhan. Hak Tuhan apa dia? Jangan syirik, jangan tuduh Allah ada anak. Tapi tauhidkan Allah dan sembah dia. Okey, kemudian atau kazzaba, dia mendustakan. Jadi dua, satu mendusta ke atas Allah, yang kedua mendustakan dengan ayat-ayatnya. Okey, mana pula? Apa maksud pula mendustakan ayat Allah? Mendustakan Allah jelas tadi kan? Menuduh Allah ada anak, menuduh Allah ada raka kongsi, menuduh Allah tidak ciptakan langit, menuduh Allah tidak adil. Sekarang mendustakan ayat Allah macam mana? Tak terima Al-Quran, menolak hukum Allah. Okey, kalau dia terima Al-Quran, satu hukum je, satu ayat je dia tolak. Kazzabah tak? Masuk tak mendustakan? Betul? Tapi semua ayat diterima, satu ayat je. Masuk juga kazzabah. Apa dia? Tak sekali, satu ayat je. Ada 6,000 ayat lebih kan? Dia kata saya dusta satu ayat je. Yang 6,231 saya beriman. Termasuk tak kazzaba bi ayatihi? Masuk. Ada dalil? Ayalah dalilnya apa? Dalil? Dalil? Cuba buka surah Baqarah. Ayat 85 ke? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna betul? Ada? Ayat 85. Ada kan? Fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fid dunya wa lahum al khizyu khizyun fil hayati ad-dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Okey, cuba terjemah. Ini bukan daripada awal, saya ambil kat tengah. Afatu'minuna. Adakah patut tu'minuna, kamu beriman bi ba'dil kitab, dengan sebahagian kitab. Sebahagian ni mungkin satu ayat. Dia bukan separuh. Kalau separuh, nisfu. Sebahagian, mungkin satu ayat, mungkin dua ayat. Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian ayat? Wa takfuruna, dan kamu kufur dengan sebahagian. Ataupun yang kamu beriman 6,000 ayat. Tapi kamu kufur 200 ayat. Adakah patut? Allah guna apa ni? Takfuruna. Makna apa? Sepatut bahasa, kalau ikut bahasa yang seimbang di sini, adakah patut kamu beriman sebahagian, dan di sini kamu tidak beriman. Tapi Allah tak guna perkataan tak beriman. Allah guna perkataan apa? Makna apa tu? Sebahagian je dah kafir. Walaupun satu ayat. Apa dalil kafir? Kat dunia khizyun, kehinaan dalam kehidupan dunia, yang menolak ni walaupun satu ayat. Dan wa yaumal qiyamah, pada hari akhirat, yuradduna, dikembalikan mereka kepada azab yang sangat pedih. Itu dalil kufur. Boleh kan? Ramai tak orang kita bab solat dia ambil Quran, bab puasa ambil Quran, bab haji ambil Quran, bab umrah ikut sunatan, tapi bab mendidik anak ikut kepala dia. Bab nikah kahwin anak ikut adat kan? Ramai tak?
Takut-takut termasuk ni. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi, wahai orang beriman, masuk dalam Islam semua sekali, wajib. Perintah Allah bukan masuk Islam saja, tapi masuk dua perintah. Satu masuk, yang kedua masuk semua sekali. Makna kalau masuk separuh, kamu masih ingkar perintah Allah. Boleh? Itu contoh mengingkari, mendustakan ayat Allah. Dan ayat Allah ni kita dah belajarkan ada dua jenis. Pertama pada ayat syar'iyah, iaitu ayat Quran. Dia dustakan satu ayat ke, dua ayat ke, tiga ayat ke, ataupun dia mendustakan dari segi makna. Contoh, la ikraha fid din. Makna apa? Tak ada paksaan dalam, tapi itu untuk siapa? Untuk orang kafir. Tapi ada tak orang Melayu kita terjemah ayat itu adalah untuk orang Islam? Tak boleh paksa orang tu pakai tudung, tak boleh nak paksa anak pakai tutup aurat. Ada kan? Itu termasuk mendustakan dari segi makna. Allah tak maksud macam tu, tapi kamu kata maksud Allah macam ni. Itu berdusta pada Allah. Bahkan ulama kata apa? Termasuklah sifat-sifat Allah. Allah kata istawa, kita kata bukan, makna dia lain. Termasuk kazzabah. Masuk tu. Macam mana kamu tahu Allah maksud makna yang lain? Dari mana kamu tahu? Adakah kamu dapat wahyu? Adakah hadis Nabi? Adakah kata-kata sahabat? Semua tak ada. Makna kamu mereka-reka. Boleh faham? Ini bukan benda kecil ni. Termasuk juga mendusta ayat Allah ialah dia mengatakan yang halal haram, yang haram halal. Ada tak ayat Quran kan? Dia kata haza halalun wa haza haramun, ikut kepala dia aja. Contoh apa dia dalam masyarakat kita? Benda yang halal dia kata haram, benda yang haram pula dia kata halal. Apa contoh? Poligami dia kata haram. Kalau betul dia cakap macam tu, dia berdusta pada ayat Allah. Allah suruh kahwin sampai 4. Betul kan? Betul kan? 4. Dia kata tak boleh. Termasuklah dia kata apa? Contoh. Dia kata petang haram tidur. Itu berdusta pada Allah. Sebab Allah tak kata pun, tiba-tiba dia kata. Dia kata Nabi ni, sunnah Nabi tak sesuai sekarang. Itu untuk zaman Arab, zaman unta. Termasuk. Kalau nak makan tak boleh campur. Dia kata merokok, itu ada dah. Merokok. Dia kata merokok adalah halal. Itu sama. Kazzaba bi ayati. Sebab Allah kata jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Mana semua yang membinasakan haram. Tiba-tiba dia kata halal. Jangan makan, jangan campur makanan laut dengan darat. Jangan tu, seolah dia kata benda tu haram, termasuk. Okey? Dia kata Allah ada di mana-mana. Itu berdusta pada Allah. Sebab Allah tak kata, Nabi tak kata, sahabat pun tak kata. Siapa lebih tahu tentang Allah? Dia ke Allah? Jangan lebih pada Tuhan. Tuhan tak kata, dia pula kata. Seolah dia lebih tahu tentang Allah. Macam saya kata, saya duduk Bukit Jelutong. Orang lain kata apa? Ustaz duduk Kuala Selangor. Dia lebih tahu daripada saya. Makna dia tu ada masalah. Saya lebih tahu tentang diri saya. Allah lebih tahu tentang dirinya. Jangan kita lebih pada Tuhan. Okey, kemudian Allah kata apa? Innahu, sesungguhnya dia la yuflihu, tidak berjaya, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Okey. Jadi yang berjaya, yang tak berjaya.
Yang tak berjaya Allah bagi tahu siapa? Orang zalim. Maknanya yang berjaya siapa? Orang beriman. Contoh Allah kata qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang beriman. Orang zalim la yuflih. Siapa orang zalim ni? Orang zalim dua je. Satu, tinggal yang wajib. Dia tinggal benda yang wajib. Yang kedua, buat yang dilarang. Ini je ciri-ciri orang yang zalim. Dia tinggal yang Allah perintah, kemudian dia buat apa yang Allah larang. Zalimlah dia. Dan bila zalim tak berjaya. Apa makna tak berjaya? Kalau tak berjaya kat dunia, okey lagi. Tapi bila sebut tak berjaya di akhirat, makna dia tak mungkin akan dapat syurga dan tak mungkin selamat daripada neraka. Maka begitu juga orang beriman, bila berjaya makna dia berjaya masuk syurga dan selamat daripada neraka. Itulah kejayaan yang sebenar. Oh, masa dah habis lah. Jadi kita ada dua pilihan. Nak jadi orang berjaya ataupun tak. Kalau nak jadi orang berjaya, jangan kejar dunia. Tapi kejarlah untuk menjadi orang beriman. Kadang-kadang sebab kita kejar dunia, kita jadi orang yang tak berjaya. Walaupun semua orang kata kita berjaya. Sebab apa? Kita zalim. Bila kejar dunia, kadang-kadang tertinggal yang wajib. Kadang-kadang terlanggar benda yang haram. Sebab apa? Sebab target kita berjaya di dunia, bukan berjaya di akhirat. Okey, boleh ya? Ini ayat seterusnya kita sambung. Apa maksud Allah ada di mana? Tak. Ada orang yang berkata Allah di mana-mana. Jadi saya mengatakan Allah tak pernah cakap pun bahawa dia ada di mana-mana. Ya Allah berkata dalam Quran secara jelas ialah istawa 'alal arsh. Allah bersemayam di atas arsh. Itu kata-kata Allah, bukan kata-kata saya. Dan Nabi tak pernah pun mentafsirkan istawa itu adalah istawla. Begitu juga para sahabat. Begitu juga zaman tabi'in. Semua tiga generasi yang awal tak pernah pun mentakwilkan. Orang yang paling faham Al-Quran ialah Nabi, kemudian para sahabat. Dan bila mereka tak mentakwilkan makna maksud istawa dan juga sifat Allah yang lain cukup jelas bagi mereka. Dan sebenarnya Quran ni adalah kitab petunjuk, hudan kan? Bila hudan, sifat dia apa dia? Mesti jelas. Baru boleh menjadi petunjuk pada manusia. Kalau tak jelas, sampai kena takwil, sampai orang tak susah nak faham. Jadi ciri-ciri petunjuk tu tidak adalah. Ciri-ciri petunjuk mesti bayyinat, jelas, mubin, nyata. Ustaz, surah Al-Kahfi 103-104 berkata akan gugur amalan kebaikan di akhirat bagi yang kufur ingkar, muflis di akhirat. Adakah ini golongan? Dia bila kazzaba, mendustakan ayat, maka dia adalah kafir. Jadi ayat 103 dan 104 tu sebab amalan mereka gugur ialah sebab mereka kufur kepada Allah. Dan termasuk juga ialah yang kufur ialah yang kazzaba. Bila mendustakan ayat Allah memang kafir. Sebab tu Allah sebut di hujung tu apa? La yuflih az-zalimun. Orang zalim tidak berjaya. Siapa yang zalim? Yang mendustakan ayat Allah. Dan yang tak berjaya tu maksud dia ialah masuk neraka. Dah. Saya bayar zakat, sedekah sedikit tapi wang simpanan masih banyak. Simpan untuk waktu perlu buat keluarga, sanak saudara dekat. Adakah saya tergolong orang yang tidak membantu orang miskin? Tak. Pertama, duit banyak simpan, sedekah sikit. Sebenarnya kenapa simpan banyak, sedekah sikit? Satu, kenapa
simpan banyak, sedekah sikit. Alasan simpan banyak untuk apa tadi? Untuk buat keluarga, sanak saudara. Sebenarnya Allah tak pernah pun perintah dalam Quran supaya mak bapak cari duit simpan untuk sanak saudara ataupun ahli keluarga. Allah tak pernah suruh pun. Yang Allah suruh apa dah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan anak-anak isteri kamu daripada neraka. Yang Nabi suruh apa dah? Bukan simpan duit untuk anak cucu. Sebab rezeki ni setiap orang Allah dah tetapkan. Bila dalam kandungan, masa 4 bulan, semua Allah dah tetapkan rezeki. Anak kita yang kita simpan duit untuknya pun Allah dah tetapkan rezeki. Cucu kita yang kita simpan untuk cucu pun Allah dah tetapkan rezekinya. Maknanya kalau kita tak simpan, kalau kita mati awal pun, dia tetap akan hidup. Selagi mana dia hidup, maka rezeki dia dijamin oleh Allah. Jadi Allah tak pernah suruh kita simpan harta untuk anak-anak. Yang Allah suruh kita jaga anak isteri kita daripada api neraka. Yang Nabi suruh apa dah? Allimu auladakum as-salah wa hum 7 sinin. Ajarlah anak kamu salat ketika umur 7 tahun. Bila umur 10 tahun, pukul. Jadi yang Allah suruh, yang Nabi suruh, ajar agama kepada anak. Yang Allah suruh, yang Nabi suruh, ramai orang tak buat. Yang Allah tak suruh, yang Nabi tak suruh, yang ramai yang buat. Cari duit penak-penak sampai sakit demi untuk masa depan anak. Tapi anak tak solat, anak tak belajar agama, anak tak faham Al-Quran. Satu. Yang kedua, membantu orang miskin. Dia lebih tepatnya bukan membantu orang miskin. Bila kita bagi bantuan pada orang miskin, sebenarnya kita bantu diri kita. Jadi bila kita salah faham, yang tu jadi kita kedekut. Bila bantu orang miskin, kita bagi sikit je. Sebab apa? Sebab kita rasa bantu orang. Sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Bila kamu buat pada orang, sebenarnya kamu buat untuk diri kamu, bukan untuk orang. Jadi bila bantu orang miskin, sebenarnya bantu diri sendiri. Kalau kita berfikir mengikut fahaman Al-Quran, kita akan bagi banyak. Sebab lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita bantu diri sendiri. Tapi kalau kita fikir bagi orang miskin, bantu orang miskin, kita akan bagi sikit dan simpan banyak. Sedangkan Nabi sebut, anak Adam selalu mengadu, harta aku, harta aku. Dia simpan banyak, rumah pun banyak, kebun pun banyak. Sebenarnya Nabi kata harta kamu ni ada 3 je. Pertama, yang kamu makan. Bila kamu makan, hilang macam tu, habis. Jadi najis. Yang kedua, yang kamu pakai. Yang kamu pakai, lama-lama pakaian lusuh, habis. Yang ketiga, yang kamu sedekah. Yang kamu sedekah inilah kekal akan menjadi harta kamu. Tengok Nabi nak betulkan fahaman. Kita ingat yang kita simpan harta kita, tak. Yang Nabi kata, yang kita sedekah itulah harta kita. Jadi bila tengok orang miskin, jangan tengok dia, tengok muka sendiri. Aku dah cukup pahala tak? Layak tak nak masuk syurga? Kalau rasa tak cukup, bagi banyak. Mengikut keperluan orang miskin lah. Jangan sampai boros pula kan, orang miskin perlukan sikit, kita bagi banyak, tak. Agih mengikut keperluan. Sebenarnya orang miskin banyak kalau kita nak bagikan. Alhamdulillah, dalam tempoh PKP ni baru 2-3 minggu, kita banyak ziarah orang miskin. Ada orang miskin yang lapar, ada orang miskin yang rumah bocor, macam-macam kena beki. Ada satu di Sungai Buloh, kita tengok rumah dia memang teruk sangat. Tikus masuk, ular pun masuk. Suami tak ada, duduk dengan anak 3 orang. Dia pula kerja jual cakwe daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Dan hanya dapat RM30 nak tanggung anak 3 orang. Rumah dia siming pun pecah, masuk ular, masuk tikus. Kita sedang relax kan. Duit ada, simpan lagi. Rasa memang tak patut. Tapi saya cerita ni jangan bagi. Jangan bagi ya. Jangan bagi. Sebab duit bajet untuk buat rumah tu dah ada. Saya cerita je. InsyaAllah kita akan repair rumah tu. Dan kita pun baru dapat laporan daripada ejen kita di Sabah. Ada 2 surau yang kita perlu repair. Sebab surau tu macam nak roboh. Kita duduk masjid mewah kan, walaupun orang tak ramai. Mereka nak pergi masjid, surau tak boleh. Sebab apa? Surau pun nak roboh. Jadi kita akan repair 2 surau tu, kos dia lebih kurang 20k lebih. Jadi sebenarnya
Yang kita bantu orang tu sebenarnya kita bantu diri kita. Tukar cara kita berfikir. Kita akan sedar bila ni yang kita bantu orang adalah bantu kita bila kita mati. Baru kita tersedar. Barulah kita minta pada Allah, bagilah tempoh sedikit untuk aku sedekah lagi banyak. Wallahu a'lam. Apa nak buat dapatkan takwa yang sebenar? Dia takwa ni Allah kata Quran ni hudan lil muttaqin. Kan? Daripada awal lagi kan. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran petunjuk untuk siapa? Orang bertakwa. Soalan dia macam mana nak jadi orang bertakwa? Allah menjawab, kitab Al-Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Makna apa? Kalau kamu nak jadi takwa, letak Quran ke depan, belajar satu-satu, ikut satu-satu, jadilah orang bertakwa. Sebab Quran sahaja panduan untuk orang bertakwa. Mana selagi kamu tak ikut Quran, tak mungkin kamu menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Ada dalil tak lewat solat Isya? Kalau terlewat sebab majlis ilmu, bolehkah? Boleh. Kalau majlis ilmu tak lewat sangat kan, mungkin setengah jam. Ada dalil, Nabi pernah satu ketika melewatkan solat Isya sampai sahabat tunggu dan sahabat tertidur. Tapi Nabi sebut, kalau tak menyusahkan umatku, maka inilah waktu Isya yang terbaik, iaitu dilewatkan. Tapi sebab kalau dilewatkan akan menyusahkan umat Nabi. Yalah, selepas solat maghrib kena tunggu lama. Akhirnya menyusahkan, maka Nabi solat di awal waktu. Kebanyakannya Nabi solat Isya di awal waktu. Wallahu a'lam. S1 betul. Ada yang kata Allah di mana-mana. Mana? Tongli. Atas tu? Oh. Apa makna ahli kitab? Okey, ahli kitab. Ahli kitab iaitu mereka yang diberi kitab. Dia Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak mungkin orang-orang kafir. Allah sebut umum orang kafir, kemudian Allah pecahkan. Orang kafir ni ada dua. Satu, min ahlil kitab, kafir ahli kitab, iaitu mereka yang ada kitab. Seperti orang Yahudi, sebab mereka ada kitab Taurat. Dan juga orang Nasrani, mereka ada kitab Injil. Wal musyrikin, satu lagi jenis kafir ialah musyrikin. Macam musyrikin Mekah yang sembah berhala dan mereka tak ada kitab. Jadi bila disebut ahli kitab ialah orang Yahudi dan orang Nasrani. Apabila ada kematian, mana dulu nak buat tahlil ataupun membayar kifarah si mati? Kifarah apa dia? Denda. Denda apa ni? Kifarah apa ni? Tak, bila ada kematian, yang pertama, selesaikan semua hutang-hutang dia. Kalau ada hutang, selesaikan. Kemudian yang kedua, harta dia digunakan untuk menguruskan mayatnya. Kemudian yang ketiga, hartanya difaraidkan kepada mereka yang, kepada pewaris. Tahlil tu tak buat pun tak apa. Sebab Nabi tak buat. Dia teluk intan perak pun tak jelas. Siaran tenggelam timbul. Mungkin lain kat sana kot. Ustaz, bagaimana nak memupuk minat keluarga yang tak tinggal sebumbung untuk minat tadabbur? Hantar link pada mereka dan jangan putus asa. Sentiasa hantar. Kemudian bangun malam berdoa pada Allah ketika doa dimakbulkan 1/3 malam. Kemudian tawakal pada Allah, serah pada Allah. Sebab akhirnya hidayah itu Allah bagi kepada hanya orang yang nak hidayat. Kita nak, anak kita tak nak. Takkan dapatlah macam anak Nabi Nuh. Yang penting kita ada usaha dan kita berdoa, baki itu kita serah pada Allah. Sembahyang selepas azan pertama dan sebelum khutbah solat Jumaat adakah sunnah? Dia sebenarnya tidak ada dalil lah. Solat sunat sebelum Jumaat. Yang disebut jelas solat sunat qabliyah Jumaat memang tak ada dalil. Yang ada ialah Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang mandi awal hari Jumaat, kemudian pergi awal hari Jumaat, kemudian bila sampai masjid dia solat. Ini belum masuk waktu ni, dia solat. Solat apa ni? Bukan solat qabliyah tapi solat sunat mutlak. Berapa rakaat? Nabi kata sekadar yang dia mampu solat. Ada yang sahabat solat 4, ada sahabat solat 6, sampailah
Khatib naik mimbar. Baru dia berhenti solat. Kemudian dia dengar khutbah. Dengar khutbah, lepas tu solat Jumaat. Maka kelebihannya Nabi kata diampunkan dosanya selama 7 hari, campur 3 hari. Apa yang perlu dia buat? Mandi awal, pergi awal, solat. Berapa rakaat? Setakat yang dia mampu. 4, 6, bukan solat qabliyah. Tapi dia panggil solat sunat mutlak. Ini biasa mazhab Hanafi, orang India, Bangla kan. Bangladesh biasa masuk masjid, dia solat je. Lepas solat, solat. Lepas solat, solat. Kita tengok dia pelik, dia pun tengok kita pelik sebab tak solat. Adapun yang solat sunat qabliyah ada pendapat dalam mazhab kita, iaitu dia kias. Kalau sebelum zuhur ada solat sunat qabliyah, maka Jumaat tu menggantikan kepada solat zuhur. Maka Jumaat pun kena ada juga solat sunat qabliyah. Ada dua pendapat, wallahu a'lam. Kalau kita cakap anak kecil ada di mana? Allah ada di mana? Tak, kita nak cakap pun mestilah ikut panduan Al-Quran dan hadis. Tak boleh ikut panduan orang ramai. Walaupun 1 juta orang cakap macam tu, tapi kalau tidak ada dalil, tak boleh ikut. Sebab tu ada seorang jariah, hamba perempuan, Nabi tanya dia, Aina Allah, di mana Allah? Hamba tu, ini hadis sahih riwayat Muslim, hamba tu menunjukkan ke atas. Maka Nabi kata, kamu merdeka. Maksudnya Nabi mengesahkan apa yang ditunjuk, akidahnya adalah betul. Iaitu Allah di atas. Wallahu alam. Apa maksud golongan salah dan golongan... Salah ni makna dahulu. Khalah ni yang datang kemudian. Dia salah ni lebih kurang ke makna generasi, 3 generasi yang pertama. Golongan sahabat, golongan tabi'in dan golongan tabi'in. Lepas tu, yang datang kemudian dia panggil khalaf. Khalaf ni makna yang terkebelakang. Haramkah wanita yang kerja beruniform yang tudungnya perlu dimasukkan ke dalam baju uniform? Contoh nurse. Tak, dia wanita wajib menutup aurat. Pendapat jumhur ulama, satu badan wanita adalah aurat kecuali muka dengan tangan. Bentuk tutup aurat macam mana tak disebut dalam Quran. Sebab itulah pakaian Arab lain, pakaian Pakistan lain. Sebab Allah tak sebut, hadis Nabi pun tak sebut bentuk pakaian. Tapi Quran dan hadis menggariskan ciri-ciri penutupan aurat. Apa dia? Kena tutup satu badan kecuali muka dan tangan. Yang kedua, tak boleh nampak bentuk badan ataupun ketat. Dan yang ketiga, tak boleh jarang sampai nampak kulit. Yang keempat, tak boleh pakaian yang menimbulkan fitnah, yang menggelik-gelik, yang ada tarikan dan sebagainya sampai orang terpandang, itu tak boleh. Nak pakai bentuk macam mana? Kita nak pakai pakaian macam orang Pakistan, silakan. Nak pakai abaya macam orang Arab, silakan. Nak pakai macam Uzbekistan, silakan. Yang penting memenuhi ciri-ciri menutup aurat. Jadi kalau jawapannya polis ke nurse ke, kalau tutup kepala tapi tudung masuk dalam dan tak nampak bentuk badan dan tak jarang dan tak ketat, okeylah. Tapi kalau tudung kat dalam dan pakai baju pula nampak body, tak boleh. Apakah hukum bagi seorang suami ataupun bapa yang suka menggunakan kuasa tak tentu hala dengan mengucapkan ayat? Nak masuk neraka ke? Kalau kamu buat tu, kamu masuk syurga. Setiap kali dia menyuruh tanpa mengambil kira keadaan orang yang disuruh seperti sakit, letih. Ayat sebegitu terus terasa menyakitkan hati seperti diugut. Dia bila dia kata nak masuk neraka je, macamlah neraka tu bapak dia punya. Dia tak boleh. Yang berhak, yang layak memberi amaran pada manusia hanya Tuhan saja. Sebab itulah bila kita nak takutkan orang, jangan takutkan dengan ayat kita. Kita tak ada hak menakutkan orang, apatah lagi ancaman dengan neraka. Neraka hak Allah. Allah saja yang berhak menakut ataupun memberi amaran. Jadi kalau orang tu buat salah, kita nak ingatkan dia, baca ayat Allah. Jangan buat ayat kita. Baca ayat Allah, fawailun lil musallin, kan? Sebab bila dengar ayat Allah, orang tak boleh kata apa. Sebab itu kata-kata Allah. Jadi sebab itulah pentingnya tadabbur Al-Quran untuk kita dan untuk kita ajar orang. Bila kita tadabbur Al-Quran,
Kita nak tegur je, kita sebut ayat Quran. Kalau tak boleh, tak hafal ayat pun sebut je nama surah ataupun nombor ayat. Paling-paling kurang orang tahu kita bukan bercakap kosong. Kita buat apa yang Allah cakap, bukan yang kita nak cakap. Apa maksud takdir kekal dan takdir? Ini saya jawab kemudian ni. Maksud takdir kekal, saya pada lupa, nanti saya jawab kemudian. InsyaAllah kelas besok. Perlu tak kita membuat ramalan ataupun jangkaan untuk perancangan masa depan kita dari segi ekonomi, kekeluargaan, syarikat, negara? Tak, kita nak merancang, tak ada masalah. Tapi yang salah bila kita yakin dengan perancangan kita. Bila kita yakin dengan perancangan kita yang lengkap tu, mesti membuahkan hasil. Itu boleh membawa kepada syirik. Sebab kejayaan seseorang bukan kerana perancangan dia, tapi dengan izin Allah. Kadang-kadang orang tak merancang, Allah bagi kejayaan. Jadi, merancang tak salah. Yang salah ialah kita merancang dan kita bergantung pada perancangan kita, bukan bergantung pada Allah. Sebab tu dalam kerja dakwah, kita boleh je nak rancangkan, tapi jangan kita letak target. Lepas 3 tahun, mesti macam ni. Lepas 5 tahun, mesti macam ni. Tak. Sebab tu Nabi dalam tempoh dakwah Nabi selama 23 tahun, Nabi tak letak target. Lepas 13 tahun berhijrah ke Madinah. Tak ada. Itu bukan perancangan Nabi, itu perancangan Allah. Lepas pergi ke Madinah, tahun kedua berperang. Tak ada. Semua diatur oleh Allah. Yang Nabi ni hanya sami'na wa ata'na. Wallahu alam. Apakah kita wakaf telaga atas nama ibu bapa kita, dapat tak pahala? Telaga kat mana ni? Telaga kat mana? Siapa tak tahu telaga kat mana ni? Kena tengok, kena check dulu telaga tu kat mana. Kemudian siapa yang uruskan? Sebab saya pernah pergi Kemboja. Saya sendiri pergi dan saya sendiri tengok. Kawan saya, Ustaz Zahri kat sana, dia kata ada orang Malaysia bagi perigi, tapi tak berapa lama, rosak. Kadang-kadang bagi perigi, lepas tu kemarau, langsung tak pakai. Jadi, kita kena tengok, kena cek siapa yang uruskan. Dan ada juga mengatakan sedikit kan, kita bagi duit. Kemudian, dia bukan buat perigi baru. Dia cap perigi lama, kemudian dia ambil gambar. Jadi, benda tu biasa berlaku. Jadi bila kita nak infak, kita kena cek dulu, pastikan siapa yang uruskan, orang yang kita percaya, dan kalau boleh kita pergi sendiri. Sebab itulah pihak kami ulama dakwah, bila kita nak bagi bantuan, kita pergi tengok sendiri. Kalau Kemboja, kita pergi Kemboja. Kalau nak di Sabah Sarawak nak buat surau ke, kita pergi sendiri tengok. Supaya benda tu betul-betul dilakukan sebagaimana yang diamanahkan. Wallahu a'lam. Jadi kalau buat perigi untuk mak bapak kita boleh, tak ada masalah. Niat untuk mak bapak kita yang telah meninggal boleh. Kita dah. Apakah kita kena sujud sahwi sekiranya kita terlupa membaca apa-apa surah? Selepas baca, tak perlu. Baca surah selepas Fatihah hukumnya sunat. Jadi bila sunat tak perlu sujud sahwi. Terus bagi salam je. Dah. Ada yang orang jual insurans. Cakap kita kena beli insurans sebab tak nak nanti kalau suami meninggal, anak-anak dan isteri jadi peminta-peminta. Itu ayat ejen insurans tu. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, Allah tegur orang musyrikin yang bunuh anak kan. Bunuh anak perempuan sebab apa? Sebab takut rezeki. Allah kata apa? La taqtul auladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anak kamu sebab takut rezeki. Sebab apa? Nahnu narzukukum. Kami beri rezeki pada kamu dan kami juga beri rezeki pada anak kamu. Jadi sebenarnya untuk suami kita, Allah dah tetapkan rezeki. Untuk kita dan anak pun Allah dah tetapkan rezeki. Kalau suami mati, Allah dah tetap rezeki kita. Bukan makna suami mati, rezeki kita kurang. Bukan. Rezeki kita tetap 100%. Walaupun suami dah meninggal.
Dan kena yakin yang menjaga kita bukan suami. Berapa ramai ada suami tapi tak terjaga pun anak. Sebab yang menjaga manusia semua ialah Allah. Berapa ramai yang mak bapak tak ada tapi anak terjaga. Contoh macam surah Al-Kahfi, anak yatim, mak bapak dah mati, tapi Allah yang jaga, Allah hantar Musa dan Khidir supaya hartanya selamat. Yang penting jadilah mak bapak yang beriman. InsyaAllah, kalau jadi mak bapak beriman, Allah pelihara anak-anak, Allah pelihara harta kita dan semuanya. Dia guna hadis Nabi, kena tinggalkan harta untuk keluarga yang ditinggalkan. Betul, Nabi suruh kita tinggalkan harta, tapi jangan sampai tahap kita yakin, dengan sebab kita tinggal harta, anak kita selamat. Dengan sebab kita tinggal harta, isteri kita selamat. Jangan yakin. Itu boleh merosakkan akidah. Betul, Nabi suruh simpan. Tapi simpan bukan kerana yakin dengan simpanan itulah anak kita dan isteri akan hidup dengan selamat. Bukan. Sebagai ikhtiar sahaja. Saya dah terlibat dalam riba dan saya dah bertaubat, tapi hutang saya masih banyak. Adakah saya tergolong dalam riba walaupun saya berusaha untuk bayar hutang? Tak, kalau dah bertaubat daripada riba, dia kena tukarlah. Pinjaman riba kepada pinjaman Islamik kan? Dia boleh tukar kan? Kan? Tak. Tak boleh, boleh. Boleh kan? Refinance balik. Kata boleh. Tak, dia senang je. Islam senang je. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kena tukar kepada pinjaman Islam. Walaupun mungkin kena bayar lebih. Biarlah kena bayar lebih daripada terus duduk dalam haram. Orang beriman cerdik. Orang beriman lebih takut makan harta haram, duduk dalam dosa daripada bayar berganda-ganda. Kalau tak boleh tukar, dah bertaubat, serah pada Allah. Aku buat setakat aku mampu. Dah? Dah mati? Jika ada sesuatu kampung atau bandar terdapat golongan miskin yang terabai tanpa dapat bantuan, adakah berdosa semua orang-orang di kampung ataupun bandar tersebut? Nabi kata tidak beriman seseorang kamu yang jirannya sedang lapar tapi dia tidur dalam keadaan kenyang. Tak beriman. Maknanya berdosa lah. Itu jiran kan. Kalau dalam kampung, kalau kita tahu, tapi kita tak bantu. Dan kita pula tidur dalam keadaan kenyang dan kita tahu dia tidur dalam keadaan lapar, maka kita tetap berdosa. Bahkan Allah kata apa? Ara'aital ladzi yukazzibu bidin. Kamu tahu tak siapa pendusta agama? Siapa pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, dan tidak mendorong untuk bagi makan orang miskin. Jadi tak mendorong bagi makan orang miskin, Allah sifatkan pendusta agama walaupun dia solat. Bakhil. Bakhil. Dan Allah kata kalla bal la tukrimunal yatim. Kamu ni sebenarnya tak mulia pun bila kamu tak bantu anak yatim dan tak bagi makan orang miskin. Kamu tidak ada kemuliaan. Okey, cukup Kita sambung besok pukul 10.30 sirah. InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه